Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Ustaz Marzuki. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang penghayatan sifat-sifat mahmudah dalam kehidupan umat Islam di Malaysia berpandukan sunnah baginda Rasulullah SAW. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Tasnim Aulia binti Zakaria, Wan Muhammad Syahir bin Wan Zaidi dan Wan Nasihah Salihan binti Wan Mustafa. Sebelum kita mendalami lebih lanjut, marilah kita sama-sama mengenali tentang maksud sifat mahmudah dalam Islam. Mahmudah ini bermaksud kepada segala tingkah laku yang terpuji, yakni yang baik, yang turut disamaertikan dengan sebuah fadilah, iaitu kelebihan. Menurut Iman Al-Ghazali, akhlak yang baik adalah yang menurut atau sesuai dengan akal dan syarak. Daripada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, manusia mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Daripada hadis riwayat Tirmizi. Sekarang, saya akan menyerahkan pembentangan sifat-sifat mahmudah kepada Wan Muhammad Syahir. Dipersilakan. Baiklah, sifat-sifat mahmudah yang seterusnya ialah takut kepada Allah. Takut atau khauf yang bermaksud takut kepada Allah iaitu rasa gemetar dan rasa gerun akan kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, serta takut akan kemukaannya dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Seseorang itu tidak akan merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika tidak mengenalnya. Mengenal Allah ialah dengan cara mengetahui sifat-sifat ketuhanan dan sifat-sifat kesempurnaan bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku Jiwa dan dalam bimbingan Rasulullah karya Dr. Sa'ad Riyad, diriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, terdapat 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari yang tidak ada tempat bernaung kecuali hanya kepadanya, iaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam lingkungan ibadah tanpa henti kepada Allah, orang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling menyayangi kerana Allah, di mana keduanya hanya bertemu dan berpisah kerananya, pemuda yang dirayu untuk melakukan zina dengan seorang wanita bangsawan lagi rupawan, namun dengan tegas berkata, saya takut kepada Allah, seorang yang menyembunyikan sedekah yang dikeluarkannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya, dan seorang hamba yang tidak putus berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian sambil berlinangan air mata. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang suka menangis kerana takut kepada Allah, kecuali jika air susu seekor sapi dapat masuk kembali dengan sendirinya ke dalam puting susunya. Demikian juga, tidak akan pernah berhimpun debu-debu yang melekat ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan asap neraka. Baiklah, sifat mahmudah yang seterusnya ialah ikhlas. Mukmin yang benar-benar ikhlas sentiasa membersihkan amalannya. Setiap amal ibadah atau pekerjaan agama hendaklah dilaksanakan dengan ikhlas hati, ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar ibadah seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah menilai keikhlasan hatimu. Terima kasih kepada Wan Muhammad Syahir di atas pembentangan yang pertama itu tadi. Sekarang, saya akan meneruskan pembentangan yang kedua.
iaitu sifat mahmudah, yakni taubat. Taubat bermaksud kepada kembali daripada keburukan kepada kebaikan dengan beberapa syarat yang tertentu dengan niat yang bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala kesalahan atau dosa-dosa besar melalui jalan ilmu, penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada siang hari, dan dia juga membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada malam hari sampai matahari tersebut dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim. Sekarang kita beralih pula kepada sifat mahmudah yang seterusnya, iaitu sabar. Sabar bermaksud kepada menahan diri dalam menempuh sesuatu yang sukar. Sabar yang terpuji adalah sabar sewaktu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala maksiat yang dilarangnya, dan sabar atas segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, terpaksa kita sebagai manusia terpaksa menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kehilangan orang yang tersayang. Ujian akan selalu bersama dengan orang beriman, tidak kira lelaki maupun perempuan, baik dalam diri, anak dan hartanya sendiri, sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu dosa pun. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud sabar itu ada 4, iaitu sabar dalam menjalankan fardu, sabar dalam menghadapi musibah, sabar menghadapi gangguan manusia, dan sabar dalam kefakiran. Sabar dalam menjalankan kewajiban adalah taufik. Sabar dalam menghadapi musibah berpahala, dan sabar dalam menghadapi gangguan manusia adalah cinta, manakala sabar dalam kefakiran adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, sesungguhnya besarlah pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala apabila menyayangi atau mencintai sesuatu kaumnya, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa sahaja yang reda di atas ujian tersebut, maka baginya keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah tawakal. Tawakal bermaksud berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha atau berikhtiar terhadap sesuatu yang diinginkan. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberikan kamu rezeki seperti mana Dia memberikan rezeki kepada burung. Ia keluar dengan perut yang kosong dan kembali dengan perut yang penuh. Sifat mahmudah yang seterusnya ialah syukur. Syukur bermaksud mengaku dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan dan menggunakan segala nikmat itu untuk sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya adalah dengan limpah kurnianya semata-mata, seperti nikmat kesihatan, kekayaan, kepandaian dan sebagainya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, pandanglah orang yang berada di bawah kalian, jangan memandang yang ada di atas kalian. Itu adalah lebih baik untuk membuat kalian tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim.
Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengamalkan sifat mahmudah dalam kehidupan kita supaya memperoleh keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlulah memelihara kepribadian sebagai Muslim dan menjadi contoh kepada semua masyarakat agar umat Islam dipandang tinggi serta syiar Islam itu dapat ditegakkan.